Tuan Pengerusi, Josie Fernandez, Secretary General of Transparency International. I know both Dato' Wan and Dato' Ambiga. Dato' Wan, we have engaged with you for some time. However, I'm very surprised with some of the responses that you have given this afternoon, particularly on the independence and the power of the Election Commission. You have repeatedly said that you are a management body. Therefore, my question is, should we rename the Election Commission to an election management body sama as Jawatan Kuasa Pilihan Raya instead of Suruhanjaya Pilihan Raya? And to Dato' Ambiga, very quickly, if you could elaborate a little on the appointment of election commissioners. You know, the appointment process, does it empower them or does it weaken them? Thank you. Okay, Dato' first, komen buat isi tidak ada kuasa. Nama ditentukan oleh perlembagaan, ya. Proses pelantikan ditentukan oleh perlembagaan. Fungsi-fungsi ditentukan oleh perlembagaan. Tetapi berasaskan kepada fungsi-fungsi itu dan segala perundangan, related laws yang produced after that, is all the management responsibilities. Itulah, just like we go to any other countries, they don't call jawatan kuasa except Singapore saja, dia panggil Jabatan Pilihan Raya. The rest all Suruhanjaya Pilihan Raya. If you study other elected, undang-undang penubuhan pilihan raya di negara lain, serupa juga di Malaysia, tapi dia mencorakkan seperti mana kehendak negara dia. ECT Thailand, ya, much powerful than Malaysia. Dia punya SPR dia. Tapi untuk keperluan sesuai dengan kerajaan sistem pilihan raya di negeri Thailand, dengan keadaan politik dia, rampasan kuasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya di sini adalah aspek undang-undang. Kalau SPR diberi kuasa sebagai sebuah badan perlembagaan, kita kena berfungsi mengikut undang-undang. Jadi apabila SPR diberi kuasa, empowerment of SPR, this is important sekarang. Kuasa kepada SPR, sebagai contoh saya ceritakan, SPR berhubung kait dengan parti-parti politik. Parti-parti politik pelanggan SPR, tetapi penubuhan parti-parti politik bukan di bawah SPR. Mengawal parti politik bukan di SPR. Itu adalah Kementerian Dalam Negeri, ROS. Tetapi the players in electoral democracy adalah parti politik. Dia bertanggungjawab kepada SPR. Jadi kalau kita tengok Election Act di London, di England, di mana-mana negara, ada yang sesuai negara mereka yang mungkin kita boleh tengok di negara kita. Jadi sebenarnya itulah hakikatnya, is the laws. Kita kena perbetulkan undang-undang di negara kita ni, dan cara nak itu bukanlah hanya SPR saja. We have to work together. Jadi itulah yang saya bercakap di forum Transparency International ke, is empowerment of SPR. Saya kata, jadi kalau soalannya, kenapa SPR tidak mengambil inisiatif? Ada satu soalan tadi. Dia tahu ke yang SPR tak mengambil inisiatif? Bukan semua perkara yang SPR buat itu yang masih di peringkat confidential. SPR nak pergi cerita, panggil press conference. SPR dah buat ini, dah buat itu, dah buat ini, buat itu. Tak boleh dalam sistem negara kita. Tak boleh. Mungkin kalau you pergi ke America or other Western democracy, you can tell everything. Washing dirty linens on the street, boleh you buat. Tapi ini negara kita Malaysia. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang, kita ada akta rahsia rasmi, kita ada macam-macam. Benda yang boleh SPR bentangkan bila kita berbincang dengan parti politik. Bila parti politik datang ke meja ke dalam SPR, kita bercerita apa yang telah kita bagi tahu kepada kerajaan, kita showkan kepada kerajaan. Bila NGO datang pun kita cerita juga. Bila kita kata tak boleh tu, you fahamlah. Ini saya cerita, we are nothing to hide. We are nothing to hide.
That's why saya kata, you kena fikiran terbuka kalau nak bercakap pasal urusan pilihan raya. Okay, now just answer that second question. Sorry, just Dato' Wan, that's why if you tell us what amendments you have suggested, we will support you. I repeat that. Whatever is good for the country. But just answering Josie's question, to me, the Election Commission already has extensive powers. I disagree slightly with Dr. Wan there, because I'll tell you why. Under the federal constitution, they are named in the federal constitution. Okay? They're not like other staff that you employ. They are actually named in the federal constitution. And under the federal constitution, you can only remove election commissioner on the same grounds as which you can remove a federal court judge. That's the status of the election commission. Very high. Very high. And I think they must rise to the occasion. okay, I'm going to take two more questions. One from you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syahir daripada Putrajaya. 10 Ogos 2007, SPR bersetuju untuk pakai dakwah. 4 bulan Mac 2008, SPR bersama IGP dan AG bersetuju membatalkan penggunaan dakwah. Kenapa 10 bulan Ogos 2007 kenapa terus tidak membatalkan penggunaan dakwah? You have a legal advisor. Why you wait 7 months to cancel that? You have spent money to buy the thing, correct? Okay. Okay, thank you. Okay, ada point baik dan satu lagi kat belakang tu. Okay. So sebenarnya ini pakai t-shirt betul belakang dia. Right yang yes. Dan lepas ni saya akan pergi. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sabran. Assalamualaikum. Saya cakap ni nama saya Muhammad Ashraf Mustaqim, Universiti Selangor. Okey, saya bercakap atas dasar kita dekat satu majlis ilmu lah, saya anggap macam tu. Yang mana saya nak bertanyakan my concern, persoalan saya kat sini, kat mana rasionalnya sebagai kalau kita berbelandaskan Islam kat sini untuk mengadakan demonstrasi. Disebabkan saya mengambil contoh sebab daripada buku contohnya politik dalam Islam memang dipegang oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah, seluruh perawi yang kata semua kat sini berlandaskan Islam ni, semua kat sini berlandaskan Islam. Tapi Islam mengharamkan revolusi dan pemberontakan kuasa. Islam mengharam demonstrasi. So dekat sini saya mempersoalkan, saya cakap kat sini sebab dia mampu menganjurkan fitnah, dia mampu menganjurkan macam-macam. Dan itu saya mau tanya kat sini, apa rasionalnya sebab kita menganjurkan syura, kita mampu untuk nak berbincang. Itu persoalan saya kat sini. Islam dan tuan-tuan, jadi poin tadi Islam mengharamkan demonstrasi. Saya ikut pakai itu pandangan. We don't need to respond to that. But can I ask an answer about that? What kenapa dilakukan? Ya, can you lepas ni ada lagi sesi soal jawab. So please quiet down for a while. Ya rasa macam masuk sekolah rendah pula. Dakwah kekal ya. Dakwah kekal pada tahun 2008. Sepuluh Ogos 2007 SPR bersetuju menggunakan dakwah. So you have to wait 7 months to cancel. By right 119 ticket is already 20 years ago. Why you wait 7 months to cancel it? Ini saya akan beritahu. Kadang-kadang ada perkara yang dalam keputusan SPR itu adalah keputusan yang tidak dirujuk kepada pihak-pihak yang berwajib.
Tuan-tuan dan puan, can you please stop the heckling? It is becoming irritating sekarang. So please stop the heckling and listen to the answers. Otherwise, there's no point in having it. Okay? Jadi SPR kita berlandaskan pada undang-undang. Saya selalu sebut benda tu. Sebab kita takut pilihan raya kita dicabar. Jadi, dan SPR pula satu badan undang-undang. Badan yang dibuat di bawah undang-undang. Jadi, apabila SPR, apabila bekas pengurusi SPR mengumumkan menggunakan dawah kekal, sepatutnya kita perlu mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara. Kenapa dalam perkara 119 yang Dato' Ambika sebut tadi, once a person is a registered voter, he is entitled to vote. Okay? Agree with that part. But about 2 weeks before the election, SPR received a lot of information, reports, saying that there were some people and many people brought in dakwah kekal daripada across the border. SPR tidak tahu apa tujuan dia. You imagine, yeah, we wanted to introduce something new. Suddenly we got information through the police report and so on. There were elements yang buying, getting supply from across the border, dakwah kekal. Then SPR bermesyuarat we couldn't take chances. Because anything can happen in politics. People wanted to sabotage election. People wanted to create havoc at the police station. So many things can happen. So, SPR to take the jalan selamat, to take the safe way, SPR memutuskan, never mind, we don't take chances. Because what happened? In case pada pagi hari mengundi itu, datang orang dah ada dakwah di jari dah. No, you don't believe this, but in politics in Malaysia, macam-macam boleh berlaku. Bila saya kata macam-macam boleh berlaku, you ketawa. Mesti macam, sebenarnya the culprits are both sides. Saya dah 15 tahun dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya nampak macam-macam ragam orang politik. Dia akan buat apa saja untuk menang pilihan raya. And politics is a perception. Fahamlah. Tuan-tuan mungkin baru 5 tahun semangat nak jadi ahli politik. Tapi kita dah lama melihat aktiviti politik pada parti politik. Jadi saya nak beritahu, itulah sejarah dia. Jadi SPR mengambil jalan selamat. Daripada kita melihat pada hari mengundi, beberapa pusat mengundi di Perak, di Kedah, bergaduh di pusat mengundi itu. Ada orang yang tak boleh mengundi sebab jari dia telah dicalek. Siapa yang cari-cari tu? Okay? Ketua tempat mengundi kata, oi, nama dia belum dipotong. Nama dia masih belum dipotong. Kata ejen pilihan raya, jari dia dah dicalek. So, jalan yang selamat. After all, kita tak pernah guna dawat lagi. Baik kita pasal pakai. Nanti, you orang ketawa because you are not irresponsible. You tidak bertanggungjawab. You boleh ketawa. Kita yang bertanggungjawab. Kita tak mahu rosak pilihan raya. Because we don't believe politician. Okay. I think